Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan mempelajari Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya Adab, Adat Kunjung Mengunjungi. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat menghasilkan jawapan dengan memberikan cadangan secara kritis dan kreatif berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran menulis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca buku teks tahun 6. Tajuknya Adat Berkunjung. Faris membaca poster tentang adab kunjung mengunjungi. Apakah yang dikata adab kunjung mengunjungi? Kunjung mengunjungi adalah antara amalan mulia yang diamalkan oleh generasi muda. Amalkan adab tersebut semasa berkunjung ke rumah saudara mara, rakan dan jiran tetangga. Antara adab berkunjung ke rumah orang. Yang pertama, ucapkan salam dan sapa tuan rumah. Kalau yang beragama Islam, Assalamualaikum. Kalau yang bukan beragama Islam, mungkin boleh ucapkan selamat sejahtera, selamat petang, selamat malam. Ikut situasi. Seterusnya, masuk ke rumah apabila jemput. Kalau tidak jemput masuk ke rumah, kita tunggu dahulu. Biasanya tuan rumah akan jemput. Bersabar. Berikutnya, bawalah sedikit buah tangan sebagai pemberian ikhlas. Ikut situasi. Kalau waktu pagi, mungkin kita boleh bawa makanan sarapan pagi. Contoh, nasi lemak, roti canai. Kalau pergi sebelah petang, mungkin kita boleh bawa goreng pisang. Yang paling mudah, kita bawa buah-buahan. Contoh seperti apple, buah pisang, tembikai dan sebagainya. Seterusnya, duduk dengan tertibnya dan berbicara dengan tuan rumah. Setelah itu, kita dipersilakan duduk, kita duduk. Kemudian kita berbicara dengan tuan rumah, bertanya khabar. Elakkan berbual tentang perkara yang sensitif. Jangan kita berbuat perkara yang sensitif. Contohnya, kalau kita tahu tuan rumah tu baru diberhentikan kerja, jangan kita tanya soalan tersebut. Boleh menyinggung perasaan dia. Bertanyalah khabar untuk mewujudkan kemesraan. Itu yang terbaiknya. Sebelum pulang, jamah hidangan yang disediakan. Biasanya tuan rumah sibuk macam mana pun, kalau kita datang secara mengejut, setidaknya mereka akan cuba menyediakan hidangan. Walaupun orang kata air kosong, contoh teh o dan roti kering dan sebagainya. Kita jamah walaupun sedikit. Minta izin tuan rumah untuk pulang. Kadang-kadang tuan rumah pun seronok kita datang dah lama tak berbual. Kalau kita nak pulang, minta izin dahulu. Dan yang akhir sekali, jangan memanjangkan perbualan. Kita tak tahu, mungkin tuan rumah ada hal lain dan sebagainya. Cukup, kalau kita rasa sejam dua sudah mencukupi, kita minta izin dan pulang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk menjawab latihan pada hari ini. Latihan berkaitan dengan kamu dikenaki memberikan pendapat. Apa dia kata? Amalan kunjung mengunjungi dapat mengeratkan silaturahim. Cadangkan, dia kata cadangkan adab lain yang dapat memberikan keselesaan kepada tuan rumah. Kamu fokus ke sini, adab lain yang dapat memberikan keselesaan kepada tuan rumah. Bukan yang berkunjung, kepada tuan rumah yang menerima kehadiran kita. Ini merupakan sebahagian daripada contoh jawapan. Adab lain yang dapat memberikan keselesaan kepada tuan rumah ialah kita perlu bijak memilih waktu yang sesuai untuk menziarahi. Biasanya kalau waktu pagi, selepas pukul 10 sampai pukul 11.30. Kalau petang, mungkin selepas waktu asar pukul 5 hingga pukul 6.30. Kalau malam pula antara pukul 8 sampai pukul 10. Jangan pergi waktu yang kurang sesuai. Elakkan bertanam pada waktu yang kebiasaannya orang belum bersedia. Contohnya terlalu awal, pukul 7 pagi. Kurang sesuai lah. Tuan rumah pun belum bersedia. Seeloknya hubungi tuan rumah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan supaya tetamu dan tuan rumah berada dalam keadaan selesa. Kita sekarang dah mudah. Ada telefon bimbit dengan kita hubungi. Ada baiknya kalau esok nak pergi, hari ini kita hubungi. Kalau tak sempat, kita nak pergi petang, pagi ni kita hubungi. Supaya tuan rumah bersedia dan selesa dengan kehadiran kita. Dan jika ada buah tangan sebagai hadiah kepada tuan rumah, itu lebih baik. Kalau ada dalam perjalanan kita nak pergi, singgah sebentar tepi-tepi jalan tu, tepi gerai, ada goreng pisang dan sebagainya, belilah sebagai buah tangan. Walaupun sedikit. Dan berikutnya, menjamah hidangan yang dijamu oleh tuan rumah. Kita jamah. Jika ada hidangan tersebut tidak menepati selera kita,
Jangan sesekali kita bercakap makanan tersebut tidak sedap yang boleh mengguris hati tuan rumah. Tuan rumah dah sediakan, mungkin kita tak suka, contoh dia buat bubur kacang. Kita tak suka bubur kacang, kita suka bubur lambuk contohnya. Jangan kita cakap tentang makanan tersebut. Jamahlah sedikit. Selain itu, tidak singgah atau tinggal terlalu lama sehingga menyebabkan tuan rumah berasa tidak selesa. Kalau kita pergi rumah orang ni, paling lama 2 jam pun sudah lama. Kita tengok kalau tuan rumah masih macam tak selesa menerima kehadiran kita, kita cepat-cepat minta pulang. Tapi kalau tuan rumah layan kita dengan sebaiknya, mungkin kita boleh lama sedikit. Dan yang terakhir, jika ada dalam kalangan ahli keluarga kita daripada golongan OKU, maka seeloknya dimaklumkan terlebih dahulu agar tuan rumah dapat memahami. Mohon maaf dari awal jika kehadirannya boleh mengganggu tuan rumah. Contohnya kalau kita anak di kalangan saudara mara kita ada yang OKU. Yang OKU faham-faham je lah. Kalau dia pergi rumah orang diusik barang, kita maklumkan. Supaya jika ada yang tersentuh dan sebagainya, tuan rumah terlebih dahulu dapat memahaminya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan adab berkunjung. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Bye-bye.